Tak tahu, mungkin ada lagi yang sangkut kat atas tu. Dia baru sampai ke sini. Boleh mula? Boleh mula kot kita mula sikit-sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita teruskan halaqah ilmu kita berkaitan dengan hadis hukum dalam kitab Umdatul Ahkam. Dan alhamdulillah pada minggu lepas kita telah pun bincangkan dua hadis yang terakhir adalah berkaitan dengan bagaimana Nabi SAW berwuduk. Ada dua hadis yang utama. Hadis yang pertama adalah hadis di mana Uthman menunjukkan bagaimana Nabi SAW berwuduk, yang diriwayatkan oleh maula dia sendiri, iaitu Humran. Manakala hadis yang kedua pula adalah hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat yang lain bernama Abdullah bin Zaid. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan masuk ke hadis berkaitan dengan perkara yang sunat untuk dilakukan. Bukan sahaja sunat dilakukan ketika berwuduk, tetapi untuk perkara-perkara yang kebaikan. Bukan sahaja sunat untuk dilakukan ketika mana kita berwuduk, tetapi juga pada perkara-perkara yang menunjukkan bahawa benda tersebut bagus dan juga perkara yang baik. Salam. Baik, hadis yang ke-9 dalam kitab saya, hadis yang ke-9, hadis daripada Aisyah. Jumpa tak? Hadis daripada Aisyah berkenaan dengan tayammun. Bukan tayammum, tayammun, daripada perkataan yamin, iaitu kanan. Minggu lepas siapa brothers ke sister? Sister macam kan? Sister. Kita ada 3 orang dijaka kat depan, jadi seorang satu baca hadis. Tafadhal. Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tibu tayammum fi tana'ulihi wa tarakkulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Baik, hadis yang kita akan bincangkan untuk di permulaan ini adalah hadis berkaitan dengan tayammun, iaitu mengkanankan. Tayammun maksudnya mengkanankan ataupun bermula dengan kanan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, dan kita tahu bahawa dalam urusan yang berkaitan dengan rumah tangga Nabi, berkaitan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakannya diriwayatkan oleh ummahatul mukminin, iaitu isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita panggil sebagai ibu orang yang beriman. Di antaranya adalah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun." Jadi daripada pemerhatian Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah memerhatikan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kebanyakan gerak-gerinya yang menunjukkan perkara yang baik, baginda Rasul akan bermula dengan tayammun. Tayammun maksudnya bada'a bil yamin. Tayammun dalam hadis tersebut maksudnya adalah al-bad'u bil yamin, bermula dengan tangan, bermula dengan kanan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan apa perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula dengan kanan. Aisyah mula menuturkan, dia kata tana'ulihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam
akan bermula dengan kanan bila baginda Rasul bertana'ul. Apa maksud tana'ul? Daripada perkataan ni'al. Apa maksud ni'al? Memakai slipper. Memakai slipper. Nabi SAW akan bermula dengan kanan, sama ada untuk memakai slipper ataupun kasut. Wa tarajjulihi. Perkara kedua yang Aisyah radhiyallahu anha sebutkan, dia kata pada tarajjul. Apa maksud tarajjul? Tarajjul maksudnya adalah tasrihus sya'r. Tasrih maksudnya menyikat rambut dia. Baginda Rasul akan bermula dengan kanan. Macam mana nak sikat rambut bermula dengan kanan? Maksudnya baginda Rasul akan mula merapikan rambut dia bermula dengan kanan. Rapikan yang kanan, kemudian barulah rapi yang kiri, dan kemudian berikut tempat-tempat lain. Bagaimana? Mengikut rambut masing-masing lah. Dia tak ada satu benda yang kalau dia sikat belah kanan, kanan lah. Kalau dia sikat belah kiri, kiri lah. Kalau dia sikat belakang, mungkin dia boleh mula dengan kanan. Begitu maksud dia. Wa tuhurihi. Dan inilah yang menjadi, kita panggil sebagai perbahasan dalam bab ini. Kenapa pengarang memasukkan hadis ini dalam bab bersuci? Pada ketika Nabi SAW bersuci, Nabi akan bermula dengan kanan. Jadi hadis ini layak untuk dimasukkan, sebab kita masih lagi perbincangan berkenaan dengan bersuci, iaitu wudu. Maka Nabi SAW akan bermula dengan kanan, 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 baru kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri pada setiap anggota. Wa fi sya'ni kulli, dan pada setiap keadaannya yang menunjukkan perkara yang baik. Baik, kita akan bahaskan satu-satu. Perkara yang pertama adalah tana'ul. Cuba tana'ul, daripada perkataan ni'al, slipper. Ada beberapa perkara yang menarik tentang slipper ni. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim yang lainnya. Nabi kata apa? Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin wa idza naza'a falyabda' bis shimal. Nabi SAW kata apa? Kalau kamu nak mula pakai kasut ataupun mula pakai slipper ataupun apa sahaja yang mengambil tempat slipper ataupun kasut seperti stokin, maka Nabi kata apa? Hendaklah dia mula menyarungnya dengan yang kanan terlebih dahulu. Satu. Dan Nabi kata apa? Wa idza naza'a, dan bila dia nak cabut slipper, kasut ataupun stokin, maka dia kena mula dengan yang kiri. Jadi bila kita baca hadis ini, muslimin muslimat, brothers sisters, kita patut amalkan. Dan kalau benda ni tak susah pun, katalah kalau kita nak pergi kelas, kita nak pergi ke mana-mana pun, buka kasut, tanggal kasut, maka kita pakai dulu yang kanan. Kemudian kalau kita nak tanggal, kita tanggal dulu yang kiri. Okey. Nabi bagi tahu, litakun al-yumna awwaluha tana'ulin wa akhiruhuma tanazzu'in. Nabi kata apa? Supaya yang kanan itu akan mula dipakai dengan kanan. Kemudian bila nak buka pun, kanan juga yang terakhir untuk dibuka. Satu. Jadi itu adalah adab kalau kita nak memakai kasut, stokin ataupun slipper. Dan riwayat yang lain, Nabi SAW juga melarang untuk seseorang itu memakai kasut dalam keadaan berdiri. Ingat tak hadis yang saya sebutkan pada minggu lepas? Kenapa Nabi SAW melarang untuk kita pakai kasut berdiri? Ya, kerana Nabi SAW tak nak kita ini jatuh ketika pakai kasut. Para ulama bahaskan, apakah tak boleh langsung pakai kasut dalam keadaan berdiri? Maka kaul yang zahir dalam bab ini adalah boleh sebenarnya, terutama sekali bila kasut yang kita pakai macam kasut yang pada zaman ni, yang tak ada tali sangat, kemudian boleh sarung terus, tak ada masalah. Tapi kalau kasut tu bertali, talinya sampai 100, nak ikat sampai macam boot tu kan, mana tak orang pakai boot? Boot tentera kan banyak tali tu kan, lepas tu nak. Jadi kes seperti itu Nabi larang untuk dipakai secara berdiri. Kena duduk, pakai supaya tak jatuh. Satu. Perkara yang kedua tentang slipper dan juga kasut, apa dia? Nabi larang untuk pakai sebelah, tanggal sebelah. Kalau nak pakai, pakai dua-dua. Kalau nak cabut, cabut dua-dua. Nabi SAW sebut, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah salah seorang daripada kamu berjalan dengan satu slipper. Maksudnya sebelah tak ada.
liyan'alhuma jami'an aw la yakhla'huma jami'an. Sama ada dia pakai dua-dua ataupun tanggal dua-dua. Itu yang selayaknya kita buat bila kita pakai alas kaki ataupun kasut ataupun slipper ataupun stocking. Allahu a'lam. Yang kedua, satu, tana'ul. Yang kedua, tarajjul. Saya rasa benda ni tak ada masalah. Sikat rambut. Tarajjulihi, sikat rambut. Wa tuhurihi. Tuhur maksudnya adalah dalam perkara untuk membersihkan badan. Wudu, mandi janabah ataupun mandi junub ataupun mandi wajib secara umumnya lah. Maka kena bermula dengan kanan. Kita akan bacakan hadis tentang mandi junub tu nanti kemudian insya-Allah taala. Baik, kemudian di potongan yang terakhir pada hadis tersebut, cuba tengok. Aisyah kata apa? Wa fi sya'ni kulli, pada setiap keadaannya secara keseluruhan. Hafsah radhiyallahu anha menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa sharabihi wa thiyabihi wa yaj'alu shimalahu lima siwa dhalik. Dalam hadis riwayat Ahmad, Hafsah, isteri Nabi sekali lagi. Kita sebutkan tadi apa dia? Isteri Nabi ni banyak perkara yang diriwayatkan berkenaan dengan rumah tangga Nabi. Rumah tangga Nabi, macam mana cara Nabi tidur, macam mana cara Nabi makan. Hafsah kata apa? Nabi ni akan mula dengan kanan. Dalam bab makan Nabi akan mula dengan kanan. Minum juga Nabi akan mula dengan kanan. Saya rasa makan tak ada masalah. Makan orang kebiasaannya akan makan dengan kanan, hatta walaupun dia itu orang kidal. Tapi menjadi masalah, kadang-kadang kita nampak kaum muslimin minum dalam keadaan menggunakan tangan kiri. Ada kesan tak minum tangan kiri ni? Ada beberapa kesan. Ada seorang sahabat Nabi SAW makan dengan Nabi SAW. Kemudian orang tersebut makan dengan tangan kiri. Nabi kata apa? Ya fulan, kul bi yaminik. Wahai fulan, makan dengan tangan kananmu. Apa jawab si kawan? Dia kata la astati. Dia kata wahai Rasul, aku tak mampu makan dengan tangan kanan. Aku nak makan tangan kiri juga. Dia nak suap mulut dia tu. Nabi kata makan tangan kanan. Dia nak suap juga nasi ataupun makanan kat dalam mulut dia tu dengan tangan kiri. Apa jadi kat sahabat ni? Selepas daripada teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dia tak dapat angkat tangan kanan ni. Kerana apa? Nabi kata apa? Sesungguhnya dia bukan tak mampu, bukan cacat pada tangan kanan ni, tetapi dia buat itu disebabkan degil dan juga kerana kesombongan. Tak mampu angkat tangan kanan. Nabi kata makan tangan kanan. Ini tak termasuk dalam kes cacat ataupun kes tangan itu cedera. Itu cerita lain. Jadi tak mampu nak angkat. Yang keduanya apa kesan dia? Kerana dalam riwayat yang lain, Nabi SAW beritahu itu merupakan perbuatan syaitan. Minum tangan kanan kiri, makan tangan kiri. Bahkan riwayat tersebut juga kata apa? Syaitan itu tak memberi benda melainkan dengan tangan kiri dia. Itu sebab kalau kita nak bagi benda ke orang ataupun ambil benda ke orang, jangan bagi dengan tangan kiri. Ambil, beri dengan tangan kanan. Minum dia apa masalah minum ni? Minum ni kadang-kadang orang dia nak cover tangan kanan itu kan. Dia nak seolah-olah nampak macam minum tangan kanan. Lalu dia ambil air, kemudian dia buat macam itu. Dia minum. Apakah ini minum tangan kanan atau tangan kiri? Ikhwah, muslimin muslimat, ini sebenarnya minum dengan tangan kiri. Buktinya apa? Buktinya katalah kalau saya lepas tangan kiri saya, apa jadi kat botol ni? Jatuh. Kalau saya lepas tangan kanan, dia masih kukuh. Ini menunjukkan dia masih lagi minum sebenarnya dengan tangan kiri dia. Dan benda tersebut sangat dibenci, bahkan menyerupai dengan syaitan. Ada soalan bab ni, minum tangan kiri ni. Guna straw. Ya, guna straw tu keluar daripada khilaf lah kan, guna straw. Ataupun sedut macam itu. Jadi tayamum ni dia masuk syirik ta'budiyah. Macam mana? Ta'budiyah. Atau bunyi. Ya, dia ta'budi dan juga itu merupakan perintah Rasul.
Dia kalau dia tak mampu, cerita lain. Dia kena Parkinson ke, ataupun dia kena paralyze separuh badan ke, itu cerita lain. Tapi secara umumnya, saya tahu mungkin ada yang kata, Ustaz, saya makan nasi kan, tangan saya tu bernasib lagi dia kan. Dia makan roti canai, kuah dia tu naik situ kan. Dia kata saya macam malas nak pegang botol ataupun gelas ataupun cawan tu dengan tangan kanan. Baik, dia ada dua solusi. Solusi yang pertama adalah makan dulu bagi habis, kemudian selepas makan habis, basuh tangan, kemudian minum air. Benda tu sangat bagus. Ataupun dia boleh jilat tangan dia tu, ataupun bagi orang jilatkan. Jilat sikit ni. Sunnah tak bagi jilat kawan makan? Tapi taklah, kita nak kata sunnah tu taklah. Tapi ada riwayat bahawa sahabat ni jilat tangan satu sama lain. Bagi jilat. Jadi kalau siapa nak try jilat sikit kata tangan aku ni. Kemudian dia pegang tangan tu, tak ada masalah pun. Baik. Satunya, makan yang kita makan tu bukan najis. Keduanya, cawan ataupun gelas ataupun botol yang kita pakai tu kita akan basuh juga sebenarnya. Tak ada orang dia letak air dalam bekas tu, kemudian lepas dia minum dia terus letak kat dalam bekas cawan. Tak ada, dia akan basuh juga. Jadi tak ada keperluan sebenarnya untuk kita geli ataupun rasa macam benda tu tak senonoh. Makan dengan, minum dengan tangan kanan. Jadi ikhwan muslim muslimat yang ada pada hari ini dan juga mungkin yang ada mendengar live ni, kita usahakan untuk tak gunakan tangan kiri kita dalam bab makan dan juga minum. Makan tak ada masalah, cuma yang minum itu pegang tangan kanan. Itu merupakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yep. Pakai slipper di toilet. Okey. Masuk kaki kiri. Yep. Pakai skin kanan. Hidup. Macam mana? Kita masuk toilet kaki kiri. Okey. Jadi maksudnya kita boleh pijak di slipper, pakai kanan dulu dan kaki kiri. Itulah solusinya. Katalah slipper tu kat dalam toilet. Kita masuk toilet kaki apa? Kaki kiri kan. Jadi kalau kita terus masukkan kasut kita ataupun slipper tu ke kaki kiri, maka kita akan bermula dengan kiri. Maka kita pijak dulu kat slipper tu, kemudian kita sarung ke kanan. Itulah solusi yang lebih baik. Baik. Hafsah radhiyallahu anha riwayatkan, lima siwa zalika. Selain daripada bab makan, bab minum, bab benda-benda yang mulia ni, Nabi akan guna tangan kiri. Contohnya apa? Basuh selepas keluar daripada toilet, maka dia Nabi akan gunakan tangan kiri. Itu merupakan hikmahnya juga, supaya kita makan dengan tangan kanan dan kita basuh najis kita dengan menggunakan tangan kiri. Jangan benda tu tak bercampur. Baik, sekali lagi saya sebutkan, ini merupakan secara umumnya, tak termasuk yang sakit, yang mungkin ada excuse yang lain. Jadi itu kita cuba buat, kita belajar dan kita buat. Wallahu a'lam. Ada soalan tentang bab ni? Kalau tak ada, saya ada soalan. Bagaimana pula dengan jam? Cincin? Apakah kita kena pakai dengan tangan kanan? Siapa sini pakai jam tangan kanan? Masya Allah. Ini ikut sunnah ni kan. Jadi saya ni tangan kiri. Ada yang pakai jam tangan kiri? Kita sekali. Apakah dia menyanggai sunnah Rasul memakai tangan kiri? Saya nak tanya sikit kan. Asyik saya bercakap kan, kebat sikit. Boleh tak? Kita tanya ketua kelas dulu kot, Luqman. Tak masuk dalam bab. Ha? Tak masuk dalam bab yang luar dari dalam. Sebab sister kat depan, boleh tak pakai jam tangan kiri? Oh tak. Ya Ustaz juga buat silap. Sebenarnya boleh pakai tangan kiri, tak ada masalah. Dalil dan juga hujahnya, siapa yang baca Syama'il Muhammadiyah tu kan, Syama'il Muhammadiyah tentang bagaimana Nabi SAW akhlak dia, bagaimana sifat fizikal dia, sifat
akhlak dia, macam mana muamalah dia. Dalam riwayat tersebut diriwayatkan bahawa cucu baginda Nabi SAW memakai cincin di tangan kiri. Sahabat, bukan sekadar sahabat yang biasa, bahkan cucu Nabi sendiri memakai di tangan kiri. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kana khatimun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi. Dia kata sesungguhnya khatam ni cincin, Nabi sallallahu alaihi wasallam tu berada pada ini. Fa asyara ila al-khinsir min yadihi al-yusra. Dalam hadis riwayat Muslim, Anas kata sesungguhnya Nabi, cincin Nabi itu berada di ini. Anas tunjuk pada khinsir. Khinsir mana? Khinsir ini, khinsir. Ini binsir, ini wusta, ini sababa, ini ibham. Ini nama-nama jari semua. Khinsir ini, khinsir. Bukan khinzir ya. Khinsir dengan sad. Khinsir ini, jari ini. Ya, sad, khinsir. Nabi pakai cincin di tangan ini, menunjukkan taklah semua perkara. Cincin jam juga termasuk yang dibenarkan dan tak mengapa. Tapi kalau dia nak pakai tangan kanan juga, sebab dia kata Nabi SAW pakai kebanyakan perkara yang bagus, Nabi pakai sebelah kanan, mudah-mudahan boleh pahala. Tapi menunjukkan ada riwayat Nabi juga pakai di kiri cincinnya. Allahu a'lam. Mungkin benda sebab nak mudahkan pergerakan, sebab Rasulullah tahan. Wallahu a'lam. Mungkin boleh jadi. Tapi Nabi SAW tak menggunakan cincinnya melainkan selepas perjanjian Hudaybiyah. Sebab apa? Ada sebagian kata itu bukanlah sunnah pakai cincin. Sebab Nabi sebelum tu tak pernah. Siapa yang mengaji Syamil Muhammadiyah tu kan, Nabi cuma pakai cincin tu selepas perjanjian Hudaybiyah. Apa yang menyebabkan Nabi pakai cincin tu, dan kenapa Nabi pakai selepas perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah tu tahu kan, di antara benda yang dia ada empat isi dalam perjanjian Hudaybiyah tu. Di antara yang terbesarnya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Muslim tak boleh serang kafir Quraisy dekat Mekah. Mekah juga tak boleh serang kaum muslimin yang ada kat Madinah. Sahabat bantah benda tu. Dia kata Rasul ni tak adil ni kan, sebab ada satu fasal yang keempat itu, iaitu kalau kaum muslimin murtad dan mereka pergi ke Mekah, orang Islam dekat Madinah tak boleh ambil balik orang tu. Tapi kalau kaum Quraisy kafir Mekah masuk Islam dan dia nak lari ke Madinah, musyrik kata apa? Tak boleh, dia kena ambil balik, dia kena tangkap balik, bawa ke Mekah. Jadi ada sebahagian besar sahabat tak setuju. Di antaranya adalah Umar. Sampai Umar kata itu merupakan benda yang aku menyesal di antara yang aku pernah buat dalam hidup aku, sebab bantah Nabi. Dia nampak macam tak adil, tapi benda tu ada kebaikan dia. Kebaikan dia apa? Kaum muslimin bebas berdakwah. Betul? Gencatan senjata 10 tahun. Jadi Nabi mula melancarkan dia punya surat-surat. Kita tahu Nabi buat surat dekat Raja Rom, Parsi, Mesir, sampai dapat Maria Qibtiyah tu kan. Banyaklah cerita dia tu panjang. Dan sahabat kata apa kat Nabi, masa mula-mula Nabi nak hantar surat tu, dia kata Rom, empayar-empayar besar, dia tak terima surat tanpa cok mohor. Pernah tengok tak cerita Cina? Yalah, kita macam-macam cerita lah kan. Cerita Korea, Cina, Teletubbies, bukan Teletubbies telenovela lah, cerita Indo lah, bawang putih, bawang merah, hijau, kuning, semua tu kan kita tengok kan. Jadi kita tak terima. Macam Cina tu kan, dia tak terima melainkan ada cok mohor raja. Maksudnya itu betul-betul daripada pembesar. Jadi Nabi pakai benda tu. Sahabat beritahu, wahai Rasul, buatlah satu stamp supaya surat itu diterima. Nabi kata okey, tak ada masalah, benda tu okey, tak ada masalah, tak menyangkut syarat pun. Lalu Nabi buatlah cincin. Dengan cincin itulah Nabi stamp, cok. Baik, panjang pula cerita cincin ni. Kita sambung
hadis yang berikutnya. Jadi Allah alam itu adalah kesimpulan ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis riwayat Aisyah tadi. Tayammul. Kesimpulan hadis ni adalah sesuatu perkara itu berbentuk ikhtiari. Okey. Bahkan kita boleh untuk pilih sama ada letak dahulukan yang kanan ataupun yang kiri. Ikhtiari dalam bentuk yang kebaikan. Ikhtiari yang bentuk kebaikan dan juga menunjukkan kemuliaan. Ambil barang, beri barang. Kita nak ambil barang untuk jual, beri barang untuk jual, bagi duit, bagi orang hidang air. Maka itu merupakan kebaikan, kita patut mula dengan kanan. Dan itu merupakan adabnya. Ikhtiari saya tak nampak benda lain. Ada boleh bagi contoh lain yang ikhtiari yang benda tu tak bagus, yang kita tak patut mula dengan, kita boleh mula dengan kiri. Wallahu alam, kebanyakannya adalah kanan, menunjukkan bahawa itu merupakan adab yang sempurna. Wallahu alam. Masuk kereta. Kalau kereta kita mungkin masuk kereta, melainkan dia nak mula, dia masuk pintu kanan, kemudian tembus ke gearbox tu, masuk ke, betul, very good, masuk kereta. Baik, hadis berikutnya tak bersangkut paut dengan wuduk secara langsung, maksudnya kaifiat, syarat atau rukun, tetapi menunjukkan kelebihan orang yang berwuduk. Baik, sebelum kita baca hadis ini, saya nak mula dengan satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Dalam hadis riwayat Malik, hadis ni bagus ni kalau ditampal kat pintu bilik kita ni. Nabi kata apa? Istaqimu walan tuhsu. Istaqimu Walan tuhsu. Wahai sahabat, kamu hendaklah beristiqamah dan jangan sekali-kali kamu berkira dengan Allah Ta'ala amalan yang kamu buat. Istaqimu walan tuhsu. Tuhsu daripada perkataan hasa, kira. Walan tuhsu, jangan sekali-kali kamu berkira. Sebab ada orang ni kata, ya Allah, kalau aku buat ini apa aku dapat, kalau aku buat ini apa aku dapat. Nabi kata istaqimu walan tuhsu, hendaklah kamu beristiqamah dan janganlah kamu berkira-kira dengan amalan kamu. Buat sahaja amalan. Dan kemudian Nabi kata apa? Saya nak ambil hadis yang kat belakang ni. Wa'lam, dan ketahuilah wahai sahabat, inna khaira a'malikum as-salatu, sesungguhnya pahala yang terbaik yang biasanya kamu dapat dan amalan terbaik yang kamu dapat adalah melalui solat. Wala yuhafidhu 'ala al-wudhu'i illa mu'min. Saya nak ambil yang potongan kat belakang tu. Dan tidaklah seorang itu menjaga wuduknya, melainkan ciri-ciri orang beriman itu ada pada dirinya. 'Ala al-wudhu'i illa al-mu'min. Menjaga wuduk merupakan satu ciri orang beriman. Dan istiqamah, kita tahu dalam hadis riwayat Bilal, kan? Ingat tak Bilal? Nabi kata apa? Ya Bilal, ya Bilal, bima sabaqtumuni ilal jannah. Wahai Bilal, bagaimana cara engkau boleh dahulu aku daripada syurga? Nabi tanya tu, subhanallah. Nabi tu Nabi, ikhwan. Nabi tu Nabi. Nabi tanya kat Bilal. Dia kata bima sabaqtani ilal jannah. Dengan macam mana engkau boleh dahulu masuk syurga sebelum aku? Bukan maksudnya Bilal masuk syurga dulu, tapi kesan bahawa Bilal tu dia punya kesan kat syurga tu ada. Sebab Nabi dengar tapak kaki Bilal kat syurga. Bilal kata apa? Tak ada apa. Bilal cuma kata apa? Idza ahdathtu tawadda'tu thumma sallaitu rak'atain. Wahai Rasul, tak ada apa benda aku buat. Cuma bila aku berhadas, aku punya, mungkin ada dia buat perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Dia kata tak ada apa benda, aku cuma berwuduk, kemudian aku solat 2 rakaat, kemudian itu saja. Itu yang Bilal konsisten buat menyebabkan dia masuk ke dalam syurga. Dan kita kena tahu, sebenarnya muslimin muslimat, ikhwah, perkara yang paling susah, tak kisahlah kita nak jadi apa pun, perkara yang paling susah sekali adalah konsisten. Kita tahu kelebihan orang menuntut ilmu, kan tidak? Tapi tak semua orang akan masuk ke daerah sebagai penuntut ilmu. Siapa sini yang sanggup menghabiskan kitab selama bertahun-tahun? Ada tak? Tak ramai sebenarnya. Itu sebab ahlul hadis itu menjadi bintang, dan kebanyakan kita mungkin tak bintang pun tak dapat. Bukhari rahimahullah ta'ala sanggup musafir gitu kan, malam-malam musafir
Dan dia kata apa? Bila dia terjaga daripada malam sampai 12 kali baca Syiar Alamin Nubala ataupun kitab-kitab cerita tentang Bukhari ni, dia buat apa malam-malam dia? Kalau dia terbangun daripada tidur, kita mungkin bangun tidur kita tengok Facebook kan, jangan bohong kan. Ataupun kita WhatsApp update status, saya terjaga daripada tidur. Ada ni, jangan bohong. Tengok crush punya apa, crush punya status update dia. Oh, Bukhari tak seperti itu, ikhwan. Apa dia buat? Dia kata apa? Bila aku terjaga sampai kadang-kadang sampai 12 kali pada waktu malam, dia akan cepat-cepat tengok kitab dia. Supaya apa? Sebab apa? Dia kata apa? Aku takut aku lupa. Jadi kalau kita nak buat sunnah Rasul dan juga sunnah Bukhari, kitab Umdatul Ahkam tu kat tepi je. Bila kita tidur, kita jaga, buka hadis balik. Oh, ini tadi rupanya. Padahal pun Bukhari tak lupa. Dan akhirnya namanya disebut sampai hari ini. Senang tak susah? Saya bukan nak sebut lah, mana-mana kelas pun, mana-mana kelas. Saya tak hairan kalau hari pertama tu kan, ramai dulu hari pertama. Ya, saya tak salah kan, mungkin masing-masing ada. Tapi nak kata daerah penuntut ilmu tu, dia akan terkeluar. Biasanya akan terkeluar satu. Sampailah yang solid itu akan stay kat situ. Bahkan guru-guru kami pergi tandas pun dia tak bagi tu. Kalau tak kerana ada rakaman ni, saya akan cerita. Saya dulu mengaji Faraid. Kitab Faraid tu ada 2 kitab yang biasanya turaf. Satu matan Ar-Rahabiyah, satu lagi matan Al-Burhaniyah. Kalau pergi toilet, kelas akan berhenti. Sebab apa kelas tu berhenti? Sebab tak ada seorang pun terlepas. Dan ustaz kami kata apa? Siapa tak datang, kami 5 orang je. Siapa tak datang, kelas cancel. Sebelum masuk kelas, hafal matan dulu. Tak hafal, balik. Dekat setahun lebih mengaji Faraid tu. Sebab nak jadi bintang tu lah, tapi tak jadi juga lah. Sebab susah. Itu sebab saya sebutkan satu hadis lagi. Sebab hadis ni kadang-kadang dia memberikan kita motivasi. Saya kata kita baca buku, kita tengok orang-orang dulu macam mana. Itu sebab Abu Amrin, sebagian sebut namanya adalah Abu Amrah. Nama dia siapa? Sufyan bin Abdullah. Dia kata apa? Qala qultu ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Dia kata, ya Rasul, beri aku satu petua, tips. Yang mana petua ini ataupun tips ini ataupun perkataan ini aku tak akan tanya selain daripada engkau, ya Rasul. Nabi kata apa? Qala qul, wahai Sufyan, katakanlah amantu billah thumma istaqim. Engkau kata aku Allah Ta'ala, engkau sebut engkau beriman, engkau penuhi hak-hak orang beriman, kemudian engkau istiqamah terus sampai engkau mati. Kalau engkau boleh buat, bagimu syurga. Sebab itu istiqamah satu benda yang sangat susah. Allahu a'lam. Kita akan sambung hadis yang berikutnya. Mungkin malam ni saya akan habiskan awal. Tapi sebab ada yang daripada pagi daurah gitu kan. Makruh sebenarnya. Tak disukai untuk datang. Yalah, siapa yang nak ambil sunnah Imam Nawawi? Nawawi satu hari berapa subjek dia belajar? 12 kali. Balik. Tapi ada Nabi kata jangan setiap hari bagi tazkirah supaya kamu tak bosan. Jadi saya cuba habiskan awal malam ni insya-Allah. Mungkin satu hadis lagi kemudian kita surai. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.